Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Azra'i bin Azmi dengan nombor metrik 054509. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda usuluddin dengan kepujian yang pada ketika ini berada pada semester yang ke-6, mengambil subjek dan mata pelajaran Mabahis Sam'iyat. Dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dosa dan pahala. Dan pensyarah saya adalah Ustaz Dr. Wan Hishamuddin bin Wan Yusof. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada hal-hal yang berkaitan dosa dan pahala, perlu kita ketahui dosa dan pahala ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara mabahis sam'iyat. Mabahis sam'iyat ini adalah perkara yang menyentuh dengan perkara yang berfokuskan dengan topik kematian, alam barzah, tanda-tanda yang hampir kiamat dan perincian peristiwa pada hari kiamat secara mendalam. Semuanya akan dilihat berasaskan pada sumber-sumber yang muktabar yang berstatus qat'i dalam Islam. Di samping itu juga, beberapa kekeliruan mengenai sam'iyat juga turut akan diberi ulasan terperinci agar pemahaman tepat berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jamaah dapat dipertahankan. Jadi, mabahis sam'iyat ini membincangkan perkara-perkara yang berada di alam gaib, dan dosa dan pahala juga adalah suatu perkara yang berada di alam gaib yang kita tidak nampak dengan dunia nyata. Baiklah, Allah itu sangat adil dalam memberikan balasannya. Sesiapa yang melakukan dosa akan dibalas setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Manakala jika mereka melakukan kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kebaikan mereka dengan rahmat yang lebih banyak, yang tidak terkira banyaknya. Mereka yang melakukan kebaikan akan diberi ganjaran pahala, manakala mereka yang melakukan kemungkaran akan diberikan dosa akibat daripada melanggar perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti dan wajib tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Namun begitu, Allah masih sayangkan kita dengan memberi peluang untuk kita memilih sama ada untuk terus berada di dalam dosa ataupun kancah yang tidak disukai, atau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, perbincangan selepas ini akan membincangkan mengenai pahala dan dosa yang lebih terperinci. Beberapa dalil daripada Al-Quran akan dikemukakan untuk menyokong dan mengukuhkan lagi perbincangan mengenai pahala dan dosa selepas ini. Baiklah, kita akan pergi kepada definisi dosa dan pahala, kerana kita akan perlu belajar daripada perkataan asasnya dahulu. Menurut syariat Islam, pahala itu didefinisikan sebagai ganjaran yang baik daripada Allah ke atas setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Manakala dosa pula adalah balasan buruk atau hasil daripada perbuatan jahat yang bertentangan dengan perintah ataupun suruhan Allah. Apabila kita pergi tengok pada dalil, maka kita apabila kita tengok pada definisi, perlu juga kita tengok pada dalil. Dalil berkenaan pahala telah ditulis oleh di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya, perbandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmatnya, kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Dan tidak cukup dengan itu, dalil berkenaan dosa juga turut dicatatkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, maka kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa yang kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Dan keimanan terhadap dosa dan pahala. Dosa dan pahala ini adalah satu perkara yang perlu kita beriman dengannya. Keimanan seseorang terhadap pembalasan dosa dan pahala ini perlu diimani dengan ikatan iktikad yang mantap, serta perlu mendalami dengan mendengar kalam-kalam daripada ulama di dalam karya dan kitab ilmu agama. Hal ini kerana ulama merupakan salah satu jalan yang telah memudahkan kita dalam memahami agama. Jadi kita perlulah merujuk sesuatu ilmu agama itu kepada ahlinya. Dan
Allah telah menjadikan perbuatan manusia ini adalah untuk melihat dan menguji hamba-hambanya, siapakah antara mereka yang lebih baik amalannya. Sebagaimana telah dicatatkan di dalam firman Allah dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pembalasan dosa dan pahala. Oleh hal yang demikian, umat Islam juga perlu meyakini serta memahami baik-baik ayat Al-Quran dengan kefahaman ulama-ulama yang mutabar untuk mengimani bahawasanya manusia ini akan dibalas di akhirat nanti dengan apa yang dilakukannya di dunia ini. Selain daripada akhirat, ianya juga dikenali dengan nama sebagai hari pembalasan. Dalam bahasa Arabnya ialah Yaumul Jaza. Di samping itu, pahala dan dosa ini adalah perkaitan antara tingkah laku manusia yang mana ia terkandung di dalam hukum-hukum di dalam fiqh. Sekiranya kita menunaikan yang wajib, itu adalah salah satu kewajipan yang mana seseorang hamba perlu menunaikan kewajipan tersebut dan akan dijanjikan dengan ganjaran yang disebut pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika melakukan perkara yang haram, maka ianya akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ianya akan ditulis oleh para malaikat sebagai dosa. Ini bertepatan dengan konsep jika kita solat seperti mana dalam suruhan agama dan telah disusun dalam hukum-hukum fiqh, ia menjadi satu kewajipan, maka kita perlu wajib. Dan jika kita tidak menunaikan solat sebagai satu kewajipan ke atas orang Muslim, maka kita akan dicatatkan sebagai satu dosa. Dan firman Allah di dalam surah Al-Infitar ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Maksudnya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mereka mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Daripada kesimpulan, kita boleh mempelajari bahawa tajuk ini kita boleh simpulkan bahawa pahala adalah satu ganjaran daripada Allah terhadap mereka yang melakukan amal kebaikan di dunia ini, dan dosa pula berbeza dengan pahala, iaitu balasan buruk kepada orang yang melanggar perintah Allah. Dan kita ini sebagai seorang Muslim perlu dan wajib memahami konsep dosa dan pahala ini dengan lebih mendalam supaya kita berjaga-jaga dalam melakukan setiap amal ibadat dan kita dapat mengelakkan daripada melakukan kesilapan yang akan menjatuhkan kita ke dalam lembah neraka. Dan yang paling penting sekali, kita dapat menerapkan satu konsep di dalam diri kita, iaitu amal ma'ruf dan nahi munkar. Sekian saja daripada saya berkenaan tajuk dosa dan pahala di dalam perkaitan mahbas sam'iyat, iaitu membincangkan perkara-perkara yang gaib. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.